Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tarbiyah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Ini adalah video yang ketiga untuk subtopik yang ketiga. Okey, sebelum kita mula, seperti biasa, penaja rasmi kita untuk video PDPR kali ini ialah kopi garam buluh Mint Cafe. Okey, minumlah Mint Cafe untuk berikan daya daya kekuatan, orang kata semangat, orang kata tenaga. Okey, tak mengantuk, tak lesu untuk sebagai guru nak mengajar dan sebagai pelajar untuk belajar, tak mengantuk. Okey, bersemangat. Okey. Info lanjut berkaitan dengan Mint Cafe, boleh klik link dekat description video ni, klik link saudagar Mint Cafe dengan link WhatsApp yang diberikan tu. Okey. Terima kasih kepada penaja kita. Okey, baik. Video yang ketiga ni kita sambung subtopik 11.3 muka surat 218 pantulan. Okey, baik. Mengenal pantulan. Apabila Privina melihat cermin sambil menyikat rambutnya, dia akan melihat rupa parasnya pada cermin tersebut. Imej Privina dalam cermin ialah hasil pantulan. Pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan dalam satah yang sama pada suatu garis. Garis tersebut dinamakan paksi pantulan. Okey, baik. Di bawah suatu pantulan, yang pertama, objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Yang kedua, objek dan imejnya mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Yang ketiga, bentuk dan saiz imej adalah sama dengan objek, tetapi orientasinya songsang. Dan yang keempat, imej bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Okey, baik. Nanti kita akan tengok dekat contoh dan juga latihan, kita akan nampak keempat-empat konsep ni digunakan. Simetri ialah suatu padanan dari segi saiz dan bentuk di antara satu bahagian atau sisi suatu arah objek. Garis simetri ialah garisan yang membahagikan suatu bentuk kepada dua bahagian yang kongruen. Garis ini ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis yang menyambungkan objek dan imej. Garis simetri ialah paksi pantulan bagi imej dan objek. Sifat imej bagi pantulan ialah yang pertama, sama bentuk dan sama saiz dengan objek. Dan yang keduanya, imej mempunyai orientasi yang berbeza, bersongsang sisi dan membentuk imej cermin antara satu sama lain. Okay, itu dia punya konsep yang kita kena tahu berkaitan dengan pantulan. Jadi tengok contoh. Okay, contoh 13 dan contoh 14 ni. Antara corak yang berikut yang manakah menunjukkan orientasi pantulan? Okey, jadi yang A ni ya, B ni tidak, C tu ya. Sebab apa yang ni B tu tidak? Okey, dia orientasi sama. Sama bukan pantulan lah. Okey, kalau yang sama ni kita ingat yang translasi tadi lah. Okey. Contoh 14, lengkapkan lukisan di bawah. Okey, dia punya paksi simetri tu kat tengah. Jadi paksi simetri ni adalah dia punya, kita panggil paksi pantulan dia. Okay, jadi kita lukis dekat sebelah kiri ni sama bentuk, cuma orientasi yang berbeza, dapat dia punya lukisan lengkap tu. Okay. Seterusnya, contoh 15. Dalam rajah berikut, segitiga M' ialah imej bagi segitiga M di bawah suatu pantulan. Huraikan pantulan tersebut. Okey. M tu objek, M' tu imej. Jadi dekat sini kita tengok dia punya paksi pantulan tu dia pantul
yang A ni dia pantul pada paksi X. Okey, objek M dipantulkan pada paksi X. Manakala yang B ni objek M dipantulkan pada paksi Y. Okey, itu dia punya konsep. Okey. Contoh 16. Baik. Lukis imej bagi segitiga ABC di bawah pantulan pada garis LM. Okey, langkah-langkah dia. Langkah 1, pilih mana-mana bucu dan bina garis serenjang dari bucu tersebut ke garisan LM dan panjangkan melebihi paksi pantulan tersebut. Langkah 2, selarikan garisan tersebut kepada semua bucu yang lain. Yang ketiga, tentukan jarak bucu masing-masing dari paksi pantulan dan tandakan jarak yang sama dari paksi di atas garisan yang sama. Lakukan perkara yang sama pada semua bucu. Jadi akan dapatlah dia punya bentuk macam ni. Dia punya objek untuk segitiga ABC tu. Okay. Cara yang sama digunakan untuk bentuk-bentuk yang lain. Kalau kita jumpa dalam latihan nanti, cara dia sama. Langkah yang sama. Okey, seterusnya contoh 17. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan. Dalam rajah di sebelah M prime ialah imej bagi M di bawah suatu pantulan. Tentukan koordinat P prime di bawah paksi pantulan yang sama. Okey. P prime tu, P tu ada satu titik kat sini. Okey, kalau tak perasan ada P satu titik kat sini. Okey, baik. Mula-mula sekali memahami masalah. M prime ialah imej bagi M. Tentukan paksi pantulan. Okey, baik. Merancang strategi. Tentukan pasangan bucu bagi imej dan objek. Yang kedua, lukis garis serenjang bagi kedua-dua pasangan bucu. Bina atau tentukan pembahagi dua bagi garis serenjang tersebut. Jadi kita laksanakan strategi. Paksi pantulan ditentukan pada Y sama dengan 1. Itu dia punya paksi pantulan. Gunakan paksi tersebut untuk mendapatkan imej bagi titik P itu ataupun P prime. Jadi kesimpulan yang dapat dengan paksi pantulan Y sama dengan 1 tadi, koordinat P prime ialah -3, -1. Okey. Dia akan dapat macam ni, dia punya jawapan. Okey. Selesai untuk dia punya penyelesaian masalah tu. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan penyelesaian masalah melibatkan pantulan ni semua ni, boleh try, jom cuba 11.3 tu. Okey, jawapan boleh tengok di belakang buku teks ada jawapan disediakan. Okey. Itu saja video yang berkaitan penerangan dalam buku teks ni. Jadi untuk yang lebih mahir seperti biasa kita akan masuk kepada buku modul aktiviti mesra digital tu. Okey, kita sambung muka surat 104 sehingga 106. Okey. Muka surat 104. Okey, soalan A. P dipetakan pada Q di bawah suatu transformasi. Tentukan sama ada transformasi itu ialah pantulan pada garis AB atau bukan. Okey, kita dah cerita dah tadi berkaitan dengan kata pantulan atau bukan ni, senang dia kita nak tengok. Dia punya bentuk sama, orientasi berbeza. Lepas tu ada satu paksi pantulan di tengah dia tu, AB tu. Jadi, baik, kita tulis kat situ. Okey, yang ni tulis je. Kalau ya, tulis ya. Senang jawapan dia. Yang ni kalau kita tengok, dia bukannya pantulan, tapi dia lebih kepada putaran apa semua. Jadi, bukan. Tulis bukan. Okay, kita nak tahu ya atau bukan saja. Okay. Yang ni P, Q, ya. Okay. Senang je kita nak faham. Okay, B. P prime ialah imej bagi P di bawah suatu pantulan. Huraikan pantulan itu. Okay. Mudah saja. Konsep dia kita dah belajar tadi. Tulis ayat dia. Pantulan
pada garis, garis apa? Garis yang diberikan tu, MN. Okey. Yang kedua, sama juga. Tulis je ayat. Pantulan pada garis UV. Okey, baik. Tulis je UV. Nombor 3. Jadi dia punya paksi pantulan ni dekat paksi Y. Okey, kita tulis pantulan pada kita tulis paksi. Yang tadi garis, yang ni lebih kepada paksi. Okey, paksi. PAKSI. Paksi dash ni buat macam ni, dash Y. Okey. Manakala yang ni pantulan pada paksi. Okey, buat dash macam ni, X. Okey. Selesai. Okey, 104. Soalan 105. Lukis imej bagi bentuk Q di bawah pantulan pada garis UV. Okey, ini contoh diberikan. Okey. Kalau kat sini kita tengok nombor 1. Okey, kita lukiskan titik Q prime dia tu. Okey, jadi kat sini lah dia punya titik Q prime. Okey, labelkan Q prime. Image dia. Okey, yang kedua. Yang ni kalau dia bagi bentuk macam ni. Okey, jadi kita kena lukis, tengok bucu yang sepadan tu. Okey. Yang ni. Kita tengok pula yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kat sini. Okey, yang ni pula 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini. Tanda dulu bucu sepadan tu. Okey, yang ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kat sini. Okey, lepas tu kita sambungkan. Okey, satu lagi kat sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tanda dulu bucu sepadan, lepas tu baru kita sambungkan. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, labelkan Q prime. Okey. Nampak tak? Bentuk dia mesti sama tapi orientasi berbeza. Okey, sama juga dengan yang ni, konsep dia sama. Okey, tengok dia punya bucu yang sepadan tu. Okey. Ini kat sini. Okey. Satu, dua setengah. Kat sini. Okey. Yang ni 1, 2. Bila dia banyak bucu, banyaklah kita kena tanda. Okey, macam tu. Okey, jadi kita akan dapat
Okey. Sambungkan titik-titik tu. Okey, macam tu. Labelkan Q prime. Baik. Okey. Selesai yang tu. Okey. Q ialah image B. Q ialah image bagi satu objek di bawah pantulan pada garis UV. Mulakan objek bagi Q. Okey, Q kat sini. Q ni image, objek dia yang mana? Okey, ni contoh B dapat. Okey, try soalan nombor 1, 2, 3. Q ni image. Jadi kita dapat yang ni D. Okey. Q ni image. Okey, dapat B. Mudah aja ni. Okey, Q image dia, tengok dia punya bucu yang sepadan tu. Okey, dapat D. Mudah aja yang tu. Okey, baik. Muka surat 106. Okey, lah ni 106 untuk pantulan. Baca dulu soalan. Dalam rajah di bawah sisi 4 A prime, B prime, C prime, D prime ialah imej bagi sisi 4 ABCD di bawah suatu pantulan. A. Lukis dan label paksi pantulan itu sebagai UV. B. Segitiga E prime, F prime, G prime ialah imej bagi segitiga EFG di bawah pantulan yang sama. Lukis dan label segitiga E prime, F prime, G prime pada rajah itu. Okey, baik. Okay, kat sini kita nak tengok dia punya paksi pantulan. Okay, tengok D contoh kita ambil sepadan ni. A prime dengan A prime, titik kat sini dia punya tengah dia. Okay, tengah dia kat sini. C prime dan C kat sini. B prime dan kat sini. Jadi dia punya titik tu berada pada satu garis yang sama kalau kita sambungkan. Jadi kita buat satu garisan. Lurus lah. Gunakan pembaris. Straight ke bawah. Okay. Lurus lah, kena lurus. Labelkan U, V. Okay, labelkan. Jadi kita dapat dia punya garisan UV tu. Okay, baik. Selesai tu. Lukis label. Okay, baik. Segitiga yang ni, yang bawah ni, EFG. Objek dia. Lukis image. Okay, image dia. Jadi konsep yang sama. Kita tengok bucu yang sama. Okay. Dan dia punya jarak dengan garis pantulan ni. Berapa? Untuk E kat sini. Untuk F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tengok betul-betul. G, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi, kamu akan dapat segitiga macam ni. Sambungkan titik. Okay, lukis bagi kemah lah. Okay, lebih kurang macam tu lah. Dan labelkan F prime, yang ni E prime, yang ni G prime. Okay, selesai. Image bagi segitiga EFG. Soalan nombor 2 last, yang terakhir. Rajah di bawah menunjukkan 6 titik P, Q, R, S, T dan T prime yang dilukis pada satah kartes. QRSTU ialah sebuah pentagon dengan titik U ialah image bagi titik P di bawah pantulan garis AB. Lekatkan pentagon QRSTU di atas. Okey, baik. P ni objek, pantulan pada garis AB. Okey. Jarak P dengan garis ni 4. Jadi kat sini pun image tu 4. Jadi kita dapatlah titik U ni. Okey, titik U kita dapat. Jadi sambungkan garisan tu. Okey. Gunakan pembaris. Sambungkan titik tu. Dapatlah dia punya bentuk. Kita panggil pentagon lah. Pentagon. Okey, selesai yang A. Okey, A selesai.
Okey, B titik T prime ialah imej bagi titik T di bawah satu pantulan. Okey, T kat sini, T prime kat sini. Kita tengok jarak dia berapa tu. 6. Jadi kita tandakan satu titik yang tengah-tengah. Okey, dan kita gariskan tengok dekat part CY ni garis yang mana? Garisan koordinat tu berapa yang jadi garis pantulan dia. Kat sini Y sama dengan berapa? 6. Okey. Jadi kita tulis sikit yang B ni. Okey, soalan B ni. Tulis sikit jawapan dia. Sebab kita belajar pantulan. Okey, kita tulis pantulan pada garis, kita panggil garis lah, garis Y sama dengan 6. Okay, Y sama dengan 6. Tak cantik tulisan. Apalah. Okay, Y sama dengan 6. Okay. Soalan C, nyatakan koordinat imej bagi titik U di bawah pantulan DB. Okey, baik. Jadi dia gunakan pantulan pada paksi yang sama. Koordinat imej titik U, dia kata. U kat sini. Berapa jarak dia dengan paksi ni? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia punya imej dekat bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi awak akan dapat kat sinilah. U prime. Titik U prime. Koordinat dia berapa? Okey, labelkan kat situ, tengok betul-betul 91. Jadi punya jawapan tulis U prime dalam kurungan 91. Okey. Selesai. Sekian, terima kasih. Jadi kita dah lengkap berkaitan dengan penerangan daripada buku teks untuk topik pantulan, dan kita pun dah buat tugasan, cikgu dah tunjukkan tugasan dan jalan pengiraan yang lengkap untuk tugasan dalam buku modul berkaitan dengan topik pantulan ni. Kamu cuma follow video ni sambil buat latihan dan lengkapkan daripada muka surat 104 ni sampailah 106. Jadi kita selesai untuk topik pantulan. Okey. Sekian, terima kasih. Jadi siapa-siapa yang menonton video ini, orang kata walaupun bukan pelajar Mahat Tabiah Haraki An-Nur sekalipun, di mana saja anda berada, jadikan video ini sebagai manfaat kepada anda. Dan jika video ini bermanfaat kepada anda juga, jangan lupa kongsikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.